Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, keputusan terkini pilihan raya kecil DUN Pelangai yang dinantikan ramai, di mana DUN Pelangai yang diantar 3 calon akan bertanding di antara calon Barisan Nasional, calon Perikatan Nasional, dan 1 calon bebas. Nah, ini satu keputusan yang kita nantikan, di mana ramai menunggu keputusan terkini. Setakat ini dalam satu kajian menyatakan kemenangan besar untuk Barisan Nasional. Dan walaupun kajian tersebut mengatakan Barisan Nasional akan menang, tetapi kita juga mendengar beberapa kenyataan dari saya rasa dari pengundi berpendapat bahwa Perikatan Nasional punya peluang untuk menang. Satu artikel dari Harapan Daily, IDE ramal Barisan Nasional menang DUN Pelangai. Di samping itu kita juga tahu bahwa terdapat kubu kuat Barisan Nasional di Pelangai. Institut Darul Ehsan IDE meramalkan bahwa calon Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam dari UMNO akan memenangi pilihan raya kecil DUN Pelangai. Ia meramalkan dalam situasi terbaik Amizar akan memperoleh 2/3 undi, dan dalam situasi terburuk akan menang dengan majority 10% perbedaan undi. Melalui kajian ini pun menyebut, dalam situasi terburuk pun Amizar Abu Adam tetap akan menang dengan majority 10% perbedaan undi. Unjuran terbaik bagi Barisan Nasional adalah mengatasi Perikatan Nasional dengan kelebihan 33% undi, dengan jangkaan BN akan mendapat 64% undi dan Perikatan Nasional mendapat 31% undi, kata IDE dalam satu kenyataan. Unjuran terendah ialah BN memperolehi 10% perbedaan undi dengan Perikatan Nasional disebabkan faktor peratusan turun mengundi dan peralihan undi Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional. Namun dalam senario ini, Barisan Nasional masih boleh menang tipis mengatasi Perikatan Nasional. Pusat tersebut meramalkan peratusan keluar mengundi dalam pilihan raya kecil ini akan menurun 77,1% yang dicatatkan dalam PRU 15 kepada sekitar 65%. IDE yakin dengan kemenangan BN karena terdapat 4 daerah mengundi di Pelangai yang juga kubu kuat BN, yaitu Mancis, Sungai Gapoi, Telemong, dan Sungai Perdap. BN mempunyai unjuran kekuatan 3.000 undi daripada 4.999 pengundi di keempat-empat daerah mengundi. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan, dalam artikel yang sama dari Harapan Daily juga, pilihan raya kecil Pelangai PN jangka tak menang. Seorang pemimpin PN menjangkakan bahwa kemenangan tidak berpihak kepada parti mereka di dalam pilihan raya kecil Pelangai. Jika menang, ia pasti satu bonus besar buat kami. Tetapi sentimen di lapangan tidak memihak kepada kita, terutamanya dalam kalangan pengundi Cina. Kita berharap untuk mendapat undi Felda dan kaki tangan awam karena ada tren peningkatan sokongan dari mereka. Sementara itu, sebilangan pemimpin Barisan Nasional yakin Pelangai akan kekal dikuasai mereka kerana jasa bakti adun terdahulu Datuk Johari Harun yang telah meninggal dunia. Kita menjangkakan akan ada undi protes dan kelesuan mengundi, tetapi kita optimistik sokongan BN di Pahang Kuku. Nah, bahkan di dalam artikel ini, PRK Pelangai PN jangka tak menang, pemimpin PN sendiri menjangkakan bahwa kemenangan tidak berpihak pada parti mereka. Menurut Anda, saudara-saudara, apa komen Anda? Anda juga boleh komen di bawah. Anda boleh buat ramalan di bawah. Adakah Barisan Nasional akan mengekalkan kemenangan itu di Pelangai, ataupun mungkinkah PN membuat kejutan?
Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Seperti yang kita tahu, pada hari ini pemilihan ataupun pengundian untuk siapa yang bakal menang di pilihan raya kecil DUN Pelangai. Sudah pasti pertembungan 3 penjuru di antara yang menyaksikan pertembungan 3 penjuru daripada ahli jawatan kuasa UMNO bahagian Bentong Datuk Amizar Abu Adam dari Barisan Nasional, naib yang dipertua PAS Bentong Kasim Samad ataupun Cikgu Kasim dari Perikatan Nasional, dan calon bebas Hasli Helmi, calon bebas yang akan menggunakan simbol kereta. 3 calon yang akan bertanding untuk DUN pilihan raya kecil DUN Pelangai. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, sebelum ini juga kita mendengar dakwaan. Ada mengatakan 4 adun Barisan Nasional akan menyokong ataupun akan lompat parti masuk Perikatan Nasional. Dalam pada itu kita juga mendengar bukan itu sebenarnya yang berlaku, tetapi ada adun PN yang akan menyokong BNPH. Nah, saudara-saudara, keputusan terkini DUN pilihan raya kecil Pelangai, saya baru-baru ini ada membuat kajian melalui channel ini, dan kajian tersebut ada di antara 3 calon yang bertanding untuk pilihan raya kecil DUN Pelangai. Di antara 3 calon tersebut, calon tertinggi, calon yang mendapat undian tertinggi, yaitu dari Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam sebanyak 87%, manakala dari Perikatan Nasional Cikgu Kasim 12%, dan calon bebas Hasli Helmi 1%. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kemenangan untuk DUN PRK Pelangai ini sudah pasti adalah kemenangan yang diimpi-impikan Muhyiddin Yassin, yang diimpikan Tan Sri Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Disebabkan baru-baru ini juga PRK DUN Simpang Jeram dan Parlimen Pulai juga dimenangi oleh Pakatan Harapan. Nah, inilah peluang gelombang hijau ataupun gelombang biru tua untuk membuktikan bahwa mereka masih relevan untuk pilihan raya kecil Pelangai. Nah, saudara-saudara, ada yang kata Barisan Nasional akan menang untuk pilihan raya kecil DUN Pelangai. Tapi ada juga mendakwa Perikatan Nasional pun boleh menang. Tapi sepanjang pemerhatian yang saya lihat di Facebook, lihat di media sosial, dan beberapa juga pemerhatian cerita bersama kawan, ada yang kata Barisan Nasional akan mempertahankan PRK Pelangai disebabkan itu adalah kubu kuat Barisan Nasional. Nah, kalau kalah, sudah pasti menjadi satu keputusan buruk untuk Perikatan Nasional dan PAS. Bahkan, Timbalan Perdana Menteri, pengerusi Barisan Nasional sendiri membuat kenyataan bahwa terdapat adun dari Perikatan Nasional yang akan menyokong BNPH. Menyangkal dakwaan Muhyiddin Yassin yang berkata bahwa ada adun dari Barisan Nasional yang akan lompat parti, tetapi Ahmad Zaid Hamidi pula menyatakan sebaliknya. Dan apa yang dinyatakan Muhyiddin Yassin itu menurut Zaid Hamidi tidak lebih dari sekadar propaganda. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kita juga mendengar sebelum ini dalam artikel yang lain kenyataan dari Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi berkaitan dengan dakwaan Muhyiddin Yassin, pengerusi Perikatan Nasional, yang kononnya ada adun dari Barisan Nasional akan menyokong Perikatan Nasional. Kata Ahmad Zahid pula ada adun PN Perikatan Nasional akan bersama BNPH. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan beliau menerima maklumat dalaman bahwa beberapa adun PN mahu menyokong gabungan BNPH di Pahang.
Dakwaan pengurus CPN Tan Sri Muhyiddin Yassin, kononnya 4 wakil rakyat BN mau menyertainya, tidak lebih sekadar propaganda politik menjelang PRK menurut Zaida Midi. Saudara-saudara, apa komen Anda? Siapa yang menang? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.